Seperti biasa, saya diminta untuk melihat kepada usul-usul penekanan-penekanan mungkin daripada Yang Amat Berhormat Presiden dan Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden, dan pada masa yang sama mendengar apa yang diluahkan oleh ahli-ahli kita sampailah di peringkat akar umbi. Mekanismenya mudah, iaitu bahagian telah pun bermesyuarat, mereka telah pun mengutarakan usul masing-masing, dan keduanya jurucakap bagi pihak negeri-negeri semasa perbincangan dan perbahasan usul nanti telah pun dikenal pasti. Jadi dalam hal ini saya nak umumkan bahawa kita telah menerima 617 usul daripada 191 bahagian yang telah pun bermesyuarat. Daripada jumlah berkenaan, 572 usul telah pun diterima untuk rujukan, bermakna bahawa usul-usul itu ada kaitan dengan jabatan atau agensi kerajaan, di mana perkara-perkara yang berbangkit telah pun kita panjangkan kepada kementerian berkenaan untuk menjawabnya. 45 usul yang telah kita terima tanpa bahas, dan 45 ini berbentuk usul-usul yang menyokong usaha kerajaan, usaha kepimpinan Datuk Najib sendiri dalam membawa transformasi. Bermakna bahawa jumlah 617 usul tadi telah pun dibahagikan kepada yang diterima tanpa bahas dan diterima untuk rujukan, itu kita panjangkan kepada kementerian berkenaan. Kita juga telah memutuskan bahawa Perhimpunan Agung UMNO kali ini akan ada 3 usul. Satu, untuk membahaskan ucapan dasar Presiden seperti biasa. Usul kedua khusus untuk ekonomi, dan usul ketiga ialah berkaitan dengan pendidikan, sosial dan agama. Jurucakap negeri telah pun dikenal pasti. Saya pun telah berbincang dengan mereka, mendengar perkara-perkara yang diluahkan oleh ahli-ahli kita di peringkat akar umbi, di mana mereka mewakili negeri masing-masing. Dan tugas kita sekarang ialah untuk memastikan perjalanan daripada hari ini, pre-council, perasmian sayap-sayap, persidangan sayap-sayap, sehinggalah ucapan dasar dan penangguhan nanti. Jadi saya tengok setakat hari ini ketiga-tiga naib presiden terlibat dalam memastikan perjalanannya, dan ini mendapat bimbingan daripada timbalan dan juga presiden sendiri. Apa yang saya sebut tadi menunjukkan bahawa luahan ahli-ahli kita melalui proses yang sedia boleh sampai sehingga ke pucuk pimpinan. Kalau orang kata UMNO tidak demokratik, 617 usul daripada bahagian, kalau dipecahkan, 2 berhubung kait dengan pindaan perlembagaan, 116 politik, 24 ekonomi, 78 agama, 44 sosial, pendidikan 115 usul, dan yang lain-lain 193, menunjukkan bahawa bila kita gubal dan membuat draft usul yang akan dibahaskan dalam persidangan agung, sedikit sebanyak luahan daripada ahli-ahli kita di akar umbi diambil kira. Itu ramai orang tak perasan, orang tidak memahami, kerana dalam konteks kita nak berdemokrasi pun mestilah ada saluran-saluran tertentu supaya suara mereka dapat kedengaran. Malangnya orang tidak melihat kepada itu, retorik menjadi pertimbangan, tuduhan menjadi diutamakan. Akhirnya sistem yang ada sekarang yang cukup demokratik, saya rasa terlepas pandang. Hai Charles. Tapi ada tak daripada usul-usul yang ditekankan lanjut politik, ada 16 usul politik yang mendekat? Tak ada. Teguran-teguran itu biasalah. Menekan bukan budaya kita.
ia lebih menjurus kepada PRU? Banyak menjurus kepada dalaman. Cara bagaimana tekad kita 2 tahun dahulu lagi untuk membawa perubahan, muhasabah diri, melihat kepada kekangan dalam kita membawa transformasi hari ini. Banyak berkisar kepada perkara berkenaan, kerana kita kena faham usul-usul yang dibawa oleh bahagian pada masa dan ketika itu tidak ada tekanan yang mendesak berhubung kait dengan PRU 13. Tetapi hari ini bila kita nak membincangkan usul persidangan agung, kita tak boleh lari daripada hakikat bahawa mungkin ini merupakan persidangan agung yang terakhir sebelum PRU 13. Menunjukkan bahawa kita kena pastikan suara UMNO bukan saja dapat didengari, tetapi suaranya padu, ianya memahami apa yang dituntut oleh pucuk pimpinan, bagaimana kita nak meniti perubahan ini, dan paling penting ialah kesatuan parti. Dan tidak ada cara lebih baik daripada menunjukkan dalam persidangan agung kita bahawa cakap macam mana pun akhirnya ahli-ahli kita bersatu. Dan ini bukan satu perkara yang unik untuk zaman kita, tetapi kalau kita tengok kepada sejarah UMNO itu sendiri, setiap kali kita berdepan dengan ujian dan cabaran, orang dah kata dan meramalkan perpecahan, akhirnya kita bersatu balik kerana kita tahu bahawa perjuangan UMNO itu sentiasa relevan walaupun terpaksa berubah mengikut tuntutan zaman. Tak ada halangan daripada dulu lagi, tetapi jurucakap kita daripada dulu lagi yang sayang kepada parti, tak mungkin mereka akan gunakan platform yang ada ni untuk memecah belah, lebih-lebih lagi bila dalam keadaan kita nak berdepan dengan pilihan raya umum. I think personally, secara peribadi, yang saya harapkan ialah kita keluar daripada persidangan ini dengan satu semangat untuk memastikan mandat daripada rakyat di dalam PRU ke-13 akan dapat diterjemahkan daripada kekuatan perpaduan, kesatuan dan kepimpinan UMNO. Dan tak boleh elak bahawa UMNO ni akhirnya akan melihat kepada perkara asas. Our constituents are the Malay constituents. Dan suka tak suka kita kena lihat kepada kedudukan dan pembelaan kepada orang Melayu. Tetapi pada masa yang sama ada konteks-konteks lain di mana kita tengok lebih luas dalam konteks Barisan Nasional. Tetapi jangan kita campur adukkan platform ini dengan platform-platform yang lain. Kita bincangkan perkara ini di peringkat pengurusan. Kalau kita nak sekat pun datang masuk ke Dewan, kita tahu ada skrin besar di luar sana. Dan kalau tak ada skrin besar di luar sana pun, dunia sekarang ni tanpa sepadan. Jadi apa yang kita sebut hari sekarang ni pun mungkin dah dapat liputan. Jadi kita kena realistik. Cuma pihak pembangkang bila dia tuduh kita melakukan diskriminasi, kalau media membuat liputan yang tidak memihak kepada mereka tak teragak-agak untuk menyekat. Tetapi itu tujuan mereka. Kita dalam UMNO mestilah dalam hal ini konsisten, tetapi mengimbangi apa yang kita lakukan itu dengan keperluan parti secara lebih luas. Dan dalam hal ini kita kena realistik. Dunia sekarang ni begitu terluas, terbuka. Tadi saya sebut ianya berhubung kait dengan satu proses. Kita lakukan perubahan bukan semata-mata kerana nak berubah. We do not change for the sake of change only. Bermakna bahawa perubahan itu mesti mengambil kira landscape bukan saja di negara kita, tetapi apa yang berlaku di dunia. Dan dalam kita nak lakukan perubahan itu, kita mestilah mengimbanginya dengan kepentingan yang lebih besar. Dan kalau dalam konteks perbentangan akta-akta keselamatan, kita tengok daripada akta kediaman terhad, kita tengok dari segi akta the Banishment Act, kita dengar hari ini dari segi pemansuhan pengisytiharan darurat.
1966, 1969 dan 77. Dan tak lama lagi, beberapa minit lagi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membentangkan rang undang-undang Perhimpunan Aman, dan tahanan-tahanan telah pun dibebaskan. Dalam konteks itu, ia merupakan satu proses, dan ini tak boleh dilakukan dengan sekelip mata, because we are changing not just for the sake of change, we are changing for the better. And this is what I think the rakyat will be able to see and feel when the time is right. Sebab tu bila kita bincangkan berhubung kait dengan ISA, memang dimansuhkan. Tetapi kalau kita baca betul-betul ucapan Datuk Seri Najib, berhubung kait dengan keganasan saja, terorisme, satu akta baru akan dibentangkan dalam Mac, tapi dah digembar-gemborkan. Saya perlu jawab juga. Kalau tidak, kita tunggu sampai bulan Mac, isu tempoh tahanan, isu judicial review, isu kebajikan mereka yang ditahan, isu notis kepada keluarga yang ditahan, semua itu dah diambil kira. Tetapi kita kena tunggu masa dan tempat untuk kita membincangkannya. Jangan pula kerana apa yang kita bawa hari ini digembar-gemborkan perkara yang mungkin berlaku bulan Mac, apa yang kita lakukan hari ini tak diiktiraf sebagai proses perubahan. Ini saya kena tekankan dalam masa berapa bulan saja sebenarnya. Itu merupakan perubahan yang cukup bersejarah. Kedua, dari segi PRU ke-13, kita kena sedar bahawa ini merupakan PRU pertama yang akan dipimpin oleh Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri dan Presiden Parti. Sebab itu bagi kita amat penting, kalau induknya ialah UMNO, tidak ada perhimpunan yang lebih penting untuk menunjukkan kepada dunia bahawa kita bersatu, bukan untuk diri dia secara peribadi, tetapi dari segi kepimpinannya dan dari segi transformasi yang dibawa tadi. So PTP amat bermakna ia merupakan tindakan yang amat berani, dan apa jua orang nak cakap di luar sana, akhirnya sejarah akan mencatat dan mencatat apa yang kita lalui hari ini sebagai detik yang boleh mencorak dan mewarnakan suasana landscape Malaysia mungkin untuk 54 tahun lagi yang akan datang. Dan segala-galanya bermula dengan kepimpinan Datuk Seri Najib dengan pasukannya.